Pagi semua. Adakah semua boleh dengar I punya suara? Kalau boleh dengar suara I, tekan satu. Wah, Campbell awak sudah tahu pattern ini pattern siapa? Pattern Sifu. Kita punya Sifu selalu. Satu, 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 satu. Okay. So walaupun hari ini bukan Sifu so kita kena bawa semangat Sifu juga dekat Teppanyaki. Okay, so ada surprise kalau anda semua hari itu Isnin ada masuk kepada Teppanyaki, anda pasti tahu hari ini adalah apa? Adalah Kok Sun akan keluar jadi host. Okay, so oleh itu hari ini saya sangat-sangat excited. Okay, sangat-sangat sangat-sangat bersyukur jugalah. Terima kasih kepada Sifu sebab dia bagi peluang kepada I. Okay, yang satu sangat surprise hari itu pun I tak sangka lah tiba-tiba Sifu suruh I jadi host hari ini. Okay, so memang kenapa bersyukur sangat sebab apa? Sebab daripada hari pertama I join Forever Living, hampir setiap kali ada teppanyaki saya tak akan miss. Dan setiap kali saya datang teppanyaki saya mesti buat apa? Mesti angkat tangan. Walaupun mula-mula saya datang teppanyaki, saya pun tak tahu macam mana. Sebenarnya first time I datang teppanyaki, I blur tau. I tak tahu ini meeting apa. Apakah teppanyaki? Teppanyaki ini, dengar apa ada orang ni keluar sharing. Okay, setiap orang share pun macam benda yang lain. Tapi setiap orang share tu benda memang benda yang sangat bagus. So memang bersemangat. Okay, so oleh itu saya sudah rasa bestnya teppanyaki, dan saya pun dalam hati I pun macam tak sabar tau. Tak sabar apa? Tak sabar mau keluar sharing. Hanya saya tak tahu macam mana Sifu mau kasih siapa dulu, siapa keluar sharing dulu, macam mana dia pilih orang, I pun tak tahu tau. Ada siapa yang sama dengan I first time masuk teppanyaki punya, ada hari ini ada. Kalau ada tulis saya dekat teppanyaki, siapakah hari ini first time masuk teppanyaki, tak tahu apa yang berlaku. Ataupun you first time masuk teppanyaki you macam saya, you tak tahu macam apa berlaku. Okay, macam mana ini teppanyaki dia jalan punya. So macam mana mau keluar sharing you pun tak tahu. You tekan you tulis saya. Kita tengok ada. Hi, good morning Jarida. First time masuk teppanyaki Wah, welcome. Okay, so mungkin you ada sama dengan I. So you tak tahu. Okay, tapi tak apa. Okay, I hari ini I share sikit secret. Itu secret macam mana you boleh berjaya dalam teppanyaki anda mesti apa? Anda mesti angkat tangan tau. Tangan you bukan angkat macam ni. Dulu I tak tahu, I ingat kena angkat macam ni, bukan. Rupa-rupanya bawah tu ada satu button. Mula-mula I tak pandai guna Zoom masa tu. First time siapa pun first time I pun tak tahu. So I pun tak tahu kena angkat tangan tau. I tanya Sifu. I masih dekat chat room sana, I PM Sifu tau. I PM Sifu boleh bagi saya sharing I tak tahu macam mana mau keluar sharing, boleh bagi I sharing. I mau sharing. So inilah semangat yang kita kena ada tau. Kita kena fikir apa, orang yang berjaya dia mesti cari solusi. Orang berjaya mesti cari jalan untuk untuk anda mau berjaya. So kalau you tak tahu macam mana berjaya, kalau you keinginan anda sangat-sangat kuat, you pasti akan cari satu solusi. You hanya orang yang bagi alasan biasanya orang yang gagal. So kita kena sentiasa ingat. Okay, kalau kita nak berjaya, kita mesti cari jalan. Kalau kita nak gagal, kita mesti akan cari alasan punya. Kalau anda sudah mula rasa macam mau bagi alasan, apabila you cakap benda orang suruh you buat sesuatu, you sudah mula bagi alasan. I tak boleh lah, I tak pandai cakap lah, I takut okay, ini baru first time next time dulu so datang sini jadi CCTV itu selalu, itu biasa, itu memang biasa, kebanyakan orang pun macam ni. Tapi kalau kita hari ini kita nak berjaya, kita kena ingat, kita jangan bagi kita satu pun alasan kepada kita, sebab ini adalah salah satu benda yang I belajar daripada semua leader dekat sini. Okay, yang sudah sangat berjaya, contohnya Yuslida. So Yuslida dia jauh dekat Arab,
Okay, dia memang sangat-sangat jauh dekat Arab. Walaupun dia jauh dekat Arab, dia tak pernah bagi alasan, I jauh dengan Sifu lah, I tak boleh berjaya lah. Tak ada. Okay, so dia jauh dengan Sifu, dia pun fikir jalan dia. So dia dekat Arab sana, perempuan tak boleh nak drive. Kalau I tak salah, dekat Arab perempuan tak boleh drive kan. So dia pun tak ada bagi alasan, I tak boleh drive, so I tak boleh nak berjaya dalam bisnes ni. So itulah salah satu semangat yang kita ada. So oleh itu saya sangat kesyukuran kedua adalah adalah hari itu kita ada buat satu Zoom. Okay, kita ada jemput Sifu bagi sikit sharing. So hari itu Sifu bagi kita sharing satu benda yang sangat penting untuk kita semua dekat sini. Sebab apa? Anda semua hari ini adalah apa? Anak BOI, betul. Anda adalah lahir dalam BOI 9333. Oleh itu, okay, kita mesti kena tahu apa tu 9333. Siapa ni anda bangga sangat. Anda adalah berada dekat 9333. Kita punya sistem 9333. Anda tuliskan, anda type dalam chat 9333. Kalau you rasa you bangga sangat, you berada dekat 9333, you type 9333. Apa tu? Ada orang tanya apa tu 9333. Anda nak tahu tak apa tu? Kalau anda nak tahu, okay, anda tulis, okay, yes, okay. Anda tulis yes dalam chat anda, anda punya chat. Okay, so banyak orang 933 sangat bangga. Okay. Okay, oleh itu kalau kita adalah salah satu daripada 9333, kita anak didik daripada BOI 933, kita mesti lagi kena tahu apa tu 9333. So apa tu 9333? Mari I tunjukkan. Okay. So siapa kalau you ada buku GEP, kalau you buku GEP, you boleh buka muka surat 21 kalau tak salah, sekejap bukan 21, 22. Muka surat 22 you akan nampak. Selain tu kalau anda ada apa? Kalau anda ada ini buku, buku ini, buku planner, anda boleh juga buka buku planner anda. Okey, buku planner anda, okey, depan tu, okey, muka surat kedua you akan nampak. You akan nampak apa tu 933 sistem. Ini adalah rangka 9333. Okay, hari ini kita nak berjaya, kita mesti ada sokongan daripada apa? 9 nilai ini. 3 misi ini, 3 visi ini, dan 3 plan. Okay, so hari ini I nak share kepada anda dulu apa tu 9 nilai kita. Okay, yang paling penting kita kena faham dalam sistem kita ada 3 plan, iaitu plan Bernie. Bagi orang baru, kalau hari ini anda adalah orang baru, anda mesti mula daripada plan benih. Apabila you sudah pandai plan benih, you akan jadi macam hutan tau. You akan ada banyak sangat downline anda. You ada team sendiri. Okay, you akan jadi hutan. Daripada satu hutan tu, you akan nanti you akan jadi apa? Pokok yang paling besar, iaitu pokok tua. Jadi leader yang paling hebat dalam dunia, iaitu kita ada pokok tua. Oleh itu kita kena step by step. Okay, so daripada sama dengan 9 nilai kita ada 9 nilai. Daripada 9 nilai kita ada apa? Kita ada 3 nilai. Pertama iaitu daripada plan benih. Okay. Selepas tu you baru masuk kepada 3 nilai yang seterusnya, iaitu plan hutan, dan 3 nilai yang last tu iaitu plan pokok tua. Okay, so oleh itu kalau hari ini kita nak mula, kita mesti mula dengan plan benih. Plan benih punya yang nilai pertama itu adalah sangat penting untuk kita. Kita kena pegang nilai ini kuat-kuat tau. Kalau anda nak berjaya, anda pertama sekali, anda mesti kena ada nilai yang pertama, iaitu apa? Iaitu yakin dan setia. Anda mesti kena yakin. Yakin kepada apa? Yakin kepada bisnes anda. Hari ini I percaya anda semua adalah kenapa anda berada dalam Teppanyaki hari ini. Kenapa anda berada dalam bisnes ni? Anda pasti apa? Anda pastilah ada apa? Anda pasti adalah sudah dengar GEP. Kenapa you fikir balik, kenapa anda setelah anda dengar GEP, you mau join bisnes ni? Sebab apa? Sebab you yakin bisnes ni dapat tolong anda, betul. Bisnes ni, produk ni dapat tolong anda.
Bisnes ni boleh dapat ubahkan hidup anda. Baru you akan join betul. So itu adalah kita yakin, kita percaya kepada sistem, percaya kepada bisnes ni, produk ni boleh dapat tolong kita, baru kita akan join. Dan hari ini kalau kita join saja, kita tak akan berjaya. Kita nak berjaya, kita kena yakin sampai bila? Yakin sampai seumur hidup. Bukan yakin sekejap tau. Kalau you yakin sekejap, okay, you sudah, dan you yakin bukan 100%, you akan mula apa? You akan mula syakikan diri sendiri. You akan mula ada rasa ragu-ragu. Apabila anda rasa ragu-ragu, you akan apa? You akan akan berhenti. Okay, oleh itu kalau yakin, kita mesti kena apa? 100% yakin. Okay, so kita kena yakin apa? Kena yakin kepada syarikat kita, yakin kepada kita punya produk kita, dan kita kena yakin kepada apa? Kita kena yakin kepada plan pemasaran kita. So semua benda ni, dan kita kena yakin apa dah? Kita kena yakin kepada sistem kita, sifu kita, upline kita, dan downline kita. Dan last kali, kita mesti kena yakin kepada diri sendiri 100%. So ingat, 100% anda mesti kena yakin, bukan 99% tau. Kena yakin kepada semua ni 100%. Yakin kepada diri sendiri. Anda mesti kena percaya apa? Anda mesti kena percaya anda boleh capai segala impian yang anda nak dalam kehidupan. Okay, anda adalah tuan. Tuan kepada you punya kehidupan. Okay, tuan kepada you punya minda. Anda boleh kawal anda punya minda. Anda boleh anda boleh capai segala benda. So you kena tahu segala benda dalam dunia ni manusia kalau yakin dia percaya dia pasti boleh capai. Sebab apa? Sebab I pernah baca satu buku, iaitu Think and Grow Rich, dan ini I pernah tengok satu perkataan yang sangat-sangat penting, iaitu dia bagi tahu apa? Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve. So anda ingat lagi tak apa tadi teppanyaki yang lepas Sifu cakap itu orang yang dalam newspaper, dalam surat khabar 60 tahun lepas orang sudah percaya. Okay, orang sudah percaya satu hari nanti itu handphone boleh bawa dalam poket. Hari ini kita ada smartphone. Dulu mana ada smartphone? Dulu punya ada talian punya telefon. Okay, so mana orang boleh dapat bayangkan. Okay, so apabila ada orang sudah mula percaya dan sudah yakin, satu hari nanti kita manusia dapat bawa handphone dalam poket kita. Hari ini sudah berlaku. Betul-betul sudah berlaku. Okay, so sama juga kalau dulu yang dulu sangat-sangat lama anda pernah dengar tak Wright brother punya story, iaitu siapa tahu itu kapal terbang punya cerita. Siapa yang menciptakan kapal terbang? Iaitu Wright brother. Dua orang yang baiki itu basikal tau. Yang mereka mula percaya apa? Mereka mula percaya itu orang manusia boleh terbang dalam dekat udara. Okay, so masa tu you kena tahu ramai orang tak boleh bayangkan. Tak ada orang percaya pun. Okay, kalau anda berada dalam zaman dulu anda mesti rasa orang ini mesti ada gila punya. Macam mana orang boleh boleh terbang dalam udara? Okay, dalam langit. Tak mungkin lah. Okay, kalau you ada orang yang you rasa tak mungkin, memanglah betul. Okay, dia tak akan berlaku. Tapi Wright brother, mereka percaya orang pasti boleh terbang dalam dekat langit. Okay, oleh itu dia telah berjaya. Walaupun banyak kali kegagalan, dia pun berjaya mencipta kapal terbang. Oleh itu hari ini kita baru ada kapal terbang. So ini adalah kekuatan kepada yakin. Okay, percaya. Dan juga setia. Kita kalau apabila kita yakin, baru kita akan setia tau.
Apabila kita yakin, baru kita akan setia kepada bisnes ni, sebab anda sudah percaya bisnes ni akan mengubahkan kehidupan anda. Hanya bisnes ini dia boleh tolong you jadi jutawan. Okey, pastikan anda setia sampai you berjaya tau. Okey, you tak boleh hari ni you tengok bisnes ni, besok you tengok bisnes lain, lusa you tengok bisnes lain pula. Okey, sampai last you tak berjaya. Macam kita kena tahu Lee Chong Wei, kita punya Datuk Lee Chong Wei hari ni kenapa dia boleh berjaya jadi satu juara yang sangat hebat dalam badminton. Sebab apa? Sebab dia setia kepada badminton saja. Dia bukan hari ni dia main badminton, besok dia main pingpong, lusa dia main golf pula. Bukan. Okay, so itulah kenapa kita kena setia kepada kita punya bisnes. Okay, walau bagaimanapun kita tidak akan buat benda ni, buat benda tu. Kita hanya setia kepada bisnes kita. Okay, so itulah nilai pertama. Dan nilai kedua adalah kita kena ada disiplin dan kesabaran. Kenapa kita ada nilai yang kedua? Sebab anda kena faham, anda datang bisnes ni, anda mesti akan mengalami kegagalan. Kegagalan sebenarnya tak dahsyat. Paling dahsyat adalah Paling dahsyat adalah you tak boleh nak menghadapi kegagalan. Satu kali gagal, anda sudah putus asa. So kita kena faham dalam dunia ni semua orang yang berjaya dia mesti akan mengalami kebanyakan kegagalan. Okay, oleh itu kita mesti kena sabar tau. Sabar. Okay? So kita tahu juga, kita pergi jumpa orang, kita buat GEP, bukan sekali kita GEP kita sudah boleh dapat yes. Okay, so kita akan dapat no. 4 kali no baru ada 1 yes, betul. 4 kali no baru ada 1 yes. So kita kena sabar tau. Sabar sampai kali ke-5 mungkin baru kita dapat yes. Okay, so kalau I tak boleh sabar, I hari ni sudah tak ada dekat sini. You kena faham. Okay, I pun kena ada rejection daripada apabila I mula. Dan walaupun I sudah dapat VIP, I pun ada VIP yang sudah tak buat bisnes ni. Okay, kalau I tak boleh sabar, I sudah berhenti. Okay, walaupun I ada orang yang sudah jadi manager, pun ada manager yang berhenti. Okay, so kita kena faham. Okay, kita kena sabar sampai sampai kita berjaya. So ramai tengok orang yang sudah berhenti sebab sebab dia tak boleh sabar. Dan kalau kita nak sabar, kita mesti kena ada disiplin. Disiplin ni sangat penting, dia latihkan kesabaran kita. Disiplin adalah kita kena okay, contoh masuk, kita setiap kali teppanyaki kita mesti kena masuknya. Setiap kali sistem day kita mesti masuk. Setiap kali awal pukul berapa bangun, pukul berapa tidur, ini semua disiplin. Dan disiplin ni sangat penting, kita kena tahu. Okay, kita kena buat contoh setiap kali kita kena disiplin, kita setiap hari kita kena buat 3S. Contoh 3S buat GEP tak berhenti. Okay, buat GEP 10 kali, 100 kali, 1000 kali sampai anda berjaya. Itulah disiplin. Okay, contoh Bruce Lee dia pernah cakap dia cakap dia tak takut, dia sudah sangat hebat, tapi dia cakap dia tak takut orang yang ada 1000 teknik tau, 1000 teknik yang tendang. Dia takut dia hanya takut satu jenis orang saja. Dia takut satu orang dia hanya ada satu jenis tendangan tapi dia sudah melatih 1000 kali. Inilah disiplin yang kita kena ada. Dan ketiga, baru kita masuk kepada semangat. Kita tak boleh kalah. Kenapa kita cakap semangat tak boleh kalah? Ramai orang dia menghadapi kegagalan sikit saja dia semangat dia sudah down. So semangat dia sudah hilang. Okay, so oleh itu dia mudah mau putus asa. Oleh itu kalau kita nak berjaya, kita kena faham ini adalah bisnes. Bisnes biasanya ada up, ada down. Okay, kalau up kita go all out. Okay, kalau down kita mesti kena tahan juga. So kita kena faham sisi kita boleh kalah tapi semangat kita tak boleh kalah. Okay, so dulu ada satu general, ada 2 general tau. Dia
Satu adalah daripada nama dia Liu Bong. Satu adalah Hong Yi. So Liu Bong dengan Hong Yi ni selalu mereka ada apa peperangan. Okay, selalunya siapa yang menang tau? Hong Yi yang menang tau. So Hong Yi ni selalu yang menang. So itu Liu Bong setiap kali dia gagal dia cakap apa? I will be back. Saya pasti akan balik. Saya pasti akan balik semula. I will be back. Okay, so akan balik semula. So itulah kenapa banyak kali dia sudah datang balik. Contoh 100 kali, 1000 kali dia gagal pun dia datang balik, dia perang lagi. So last dia dapat satu kali dia jadi menang dia sudah jadi apa? Dia sudah jadi raja tau, king. So kenapa? Sebab apa? Sebab dia sudah dia tak putus asa. Dan itu you tahu itu siapa? Itu Hong Yi dia satu kali kalah saja dia sudah bunuh diri tau. So dia sudah tak nampak dia. Tak nampak dia jadi raja dah. Sebab apa? Sebab dia tak boleh nak tahan tau. Dia tak boleh nak tahan, dia sudah kalah, dia rasa malu. Apabila dia sampai itu sungai sana, itu orang panggil dia naiklah kapal air. Okay, kalau you tak mati, ada lagi peluang you boleh menang. Okay, so tapi dia rasa dia malu. Sebab dia tak pernah kalah. Dia satu kali saja kalah, dia sudah bunuh diri. Oleh itu, kita mesti kena belajar semangat ini. Semangat Liu Bong ni. Ini adalah satu sharing daripada Sifu yang hari itu dia bagi tahu kita. Dan dia cakap apa tau? Sifu bagi tahu kita, kalau kita nak berjaya, okay, kita mesti kena pegang 3 nilai ini kuat-kuat. Okay, sebab apa? Kalau 3 nilai ni you tak pegang, belakang punya you tak perlu tengok dah. Sebab you tak akan sampai belakang ni. You tak akan sampai plan hutan, plan pokok tuah, tak mungkin. So kita kena faham, dan bukan kita sendiri kena faham saja. Kita kena apa? Kita kena ajar kepada kita punya downline. Oleh itu ini adalah sharing daripada hari ini. Dan next, okay, kita nak tengok siapa sudah angkat tangan. Yang orang yang pertama iaitu Haliza. I rasa dia memang sudah tak sabar mau keluar sharing betul. So mari kita jemput. Okay, Haliza Zaini. Hai, ni hao ma. Sifu Yeah. from Malaysia. Morning. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, guys. Haliza nak bersyukur dapat bertemu family BY93 pagi ni, dapat siapkan kerja sekolah, dapat bersama family, dapat makan, dapat beli suplemen Forever Living. Okay. Ajaiban. Minggu lepas tak dapat sharing. Betul kata Sifu, Datuk Desmond, memang keajaiban. Sifu Najah kata, you beli je, nanti kita tahulah nanti you nak pergi dengan siapa. So, I dah beli tiket Global Rally. Walaupun I tak achieve CBM, masih ada peluang. Biasa private event macam ni, dia kena ada achieve kan. So yang ni dia boleh open lagi. Syukur Alhamdulillah saya dapat join. Dah beli tiket flight. Tinggal nak pergi je. So ada cerita. Sebenarnya saya pernah berangan gila. Kita kan duduk dekat Johor Bahru ni, kita selalu dapat siaran Singapura kan. So dekat siaran Singapura tu selalu ada rancangan opera. Bila opera ni kan dia suka bagi inspirasi ke orang melancong. Lepas tu kita ada rancangan Indonesia. Kita dapat tengok suasana dekat sana kan. Saya ni memang suka ketenangan, bunyi air, pantai, pulau. Cuma tak pandai snorkeling, scuba je lah. Okay, apa yang saya nak share. Semasa saya ambil SPM, saya memang teruja gila nak macam backpacking lah. Sebab saya sampai masa tu, sekarang Lotus kan, dulu Carrefour, lepas tu Tesco. Tesco tu ada jual bag cabin tau. Kira macam baru macam ada jual lah musim tu lah. Saya ambil SPM masa tahun 1999. Saya pergi beli tau. Saya main beli je. Perginya tak tahu bila. Dah berangan lah nak pergi seorang-seorang backpacking. Sekali saya baru ingat balik memori tu. Allah bagi saya pergi Bali. Sebelum ni kat company lama ada juga
program capai trip pergi Bali, tapi macam tak gairah. Tapi kali ni macam mudah je Allah ada orang kan. Tapi saya nak cakap kat sini, terima kasih sahabat-sahabat dalam Bionetri, doa anda mungkin ada yang makbul. Terima kasih sangat banyak. So korang jangan lepas minta doa, jumpa circle positif yang kita tahu doa dia orang makbul kan. So itu yang mereka Haliza nak sharing. Jumpa nanti di Bali, tak sabar nak jumpa jutawan bilioner Suna dekat Bali. Tak sabar nak jumpa siapa tu? Onami, apa yang Ya, Honami, Rofki. yes, sorry. Nanti kalau kawan ada tahu macam mana nak beli buku apa? The business, The most beautiful business on earth. Tu kalau siapa ada tahu macam mana nak dapat, roja lah Okay, lepas saya nak share masa pengalaman dekat booth, saya dengan si Punaja lagi. Kan masa tu musim hujan ni kan, kira dekat JB pun sejuk gila. Kita orang betul-betul dapat booth kat bawah lorong aircon tau. Saya dah fikir masa nak keluar rumah tu, nak pakai baju biasa, sweater yang ada hook tu ke nak pakai coat. So bila saya pakai coat, yang pin BO93 saya tak cabut sebab pernah sekali saya cabut, letak sepan-sepan nak cari dia punya button belakang tak jumpa. So saya biar kekal je. So saya pakai coat masa pergi tu. So dengan bila kita pakai coat ni, kita akan ada semangat dia lain. So masa saya sampai sana, yang biasa-biasa jumpa saya tu, wah hari ni macam bos wah hari ni smart jadi nak jadikan cerita. Saya cerita dulu yang Kak Bu. Saya masa tu nak kerja 5cc. Sebab buat kerja last minute pada muka saya. So saya pergi atas lah, melilau, tak tunggu kat booth lah. Jadi saya melilau cari customer. Bila saya turun dekat booth, saya nampak si Punaja. Dia sharing dengan satu uncle lah. Uncle ni kira macam dah warga emas lah. Dia Chinese. Lepas tu saya pun tengok si Punaja. Wah, kebetulan si Punaja dia ada beli buku yang brilliant tu, yang besi Mandarin tu. Si Punaja gunakan tau. Saya kalau join si Punaja, bukan saja nak sale aja, tapi saya tengok dia punya cara dia approve customer lah. So mesti dia sharing tu, mesti orang tu berhenti. Yang bestnya saya tengok uncle tu, dia santai tau, dia relax je. Dia cool je. Uncle ni dia macam open mind lah. Tapi dia punya kesihatan ni sangat, badan ni semua cantik. Lepas tu, nak pendekkan cerita, saya pun macam bila si Punaja dah cocok-cocok tu, saya macam biasa lah. Uncle sebab tu nampak relax, sebab kat situ pun sejuk, dia pakai seluar pendek sangat. Uncle, you mau kopi? Oh, sebab dia kata dia orang Ipoh kan. Uncle, you mau kopi? Manis ke tawar? Manis, okay. Sebab saya tahu, sebab saya tengok dia lama kat situ, tak bergerak-gerak. Macam dia nak excited dengar lagi apa yang si Punaja cerita. Kali nak jadikan cerita, saya terperasan uncle tu, dia pakai gelang macam Datuk Desmond lah, yang biji warna hitam. Siapa tahu kalau tu dia ada, biasa orang besar-besar akan pakai lah untuk dia punya feng shui kan. Lepas tu, lepas si Punaja, saya tanya, Dik, dia ni tokek ke? Tokek racun dia kata. Tokek jual racun. So nak jadikan cerita, bila si Punaja cerita GEP, saya tak tahu si Punaja dah sharing ke belum. Saya nak sharing juga pengalaman saya. Tak sangka si Punaja sharing ke orang yang bukan biasa-biasa. Maknanya uncle tu betul si Punaja, bila you kenal dekat orang kat Bu, you tahu buka kat Facebook, terus friend. Sekali si Punaja tengok, wah uncle, you punya orang tak ada kuning lagi ya. Maknanya tak ada orang yang jual forever. Lepas tu si Punaja kata, uncle tu cakap, you tahu tak anak saya dia mau jadi member satu set 10,000 bayar. Dia kata, uncle, saya pun masuk jarum, uncle, sini paling mahal pun 1,500 uncle VIP. Lepas tu dia cakap anak saya itu barang belum habis, ambil lain-lain MLM. Masuk lagi bayar 1,000 juga, 10,000 juga. Ayo uncle, sini 1,500 aja uncle. Lepas tu so I nampak jadi semangat lah kan. Dia terus call dia punya wife,
You tahu tak, kalau I suruh wife saya masuk ni, dia mau masuk tau. Lepas tu dia terus call best friend dia, terus macam apa, bagi rujukan lah dekat Sifu Najah. So semangat gila lah kat situ. Lepas tu nak jadikan cerita, hari saya balik pada booth tu, saya lupa nak buka kod ni. Biasa kedai stationery dah tutup kan 10.30. Tapi saya tawakal lah, saya pusing, saya pergi kedai tu buka. Saya belilah barang anak ni sebab saya nak periksa besok kan. Sayang lah kalau tak ada barang bahan untuk melukis tu. So saya beli, masa saya nak beli tu orang saya tak tahu yang tu owner, dia macam ramah gila lah. Ramah dia tanya sebab saya pula lupa nak buka kod ni sampai pakai. Kebetulan pula sejuk. Dia tanya, oh bawa balik kerja ke? Lepas tu masa nak bayar tu saya tak ada buat GP lah, saya share pengalaman saya buat Forever lah. Kenapa saya buat Forever? Sebab saya pernah koma. Diorang macam excited dengar lah. Sekali bila saya cerita pengalaman saya kat Forever, saya punya testimoni, dia terus cakap, bolehlah, kebetulan kita orang pun nak cari barang untuk letak kat kedai. So ada masa, sangat hard sangat, tapi ada masa, ada manisnya. Macam maknanya kita share je macam Sifu Kok Sun cakap, Pak orang kata tak nak. Macam saya cakap tadi kan, saya dekat booth, saya nak closing 5 sisi kan, tapi tak dapat kat situ. Tapi masa balik tu saya dapat. Tak sangka saya close owner tu. Doakan dia VIP dalam terdekat ni sebab dia excited gila. Lepas tu semalam Sifu Yuslida ada sharing pasal doa tu kan. Doa tu memang betul-betul berkait dengan saya, pengalaman saya. Sebab saya kenal botol kuning tu setelah mak saya potong kaki. Encik Manis, dalam doa tu saya cakap, ya Allah, aku yakin hanya mati je tak ada penawar. Aku yakin selain daripada mati je tak ada penawar. Maknanya mak saya Encik Manis tu ada lagi penawar. So pengalaman saya jaga mak, masa kawan satu ward mak saya yang potong kaki, ramai yang dah pergi dalam masa 2 tahun. Bayangkan satu ward tu ada 6 katil, tinggal mak saya seorang je yang masih survive. Saya start dia potong kaki tu, saya bagi kostum aloe vera tu, dia boleh survive sampai 7 tahun. Maknanya 2 years ago dia dah pass away kan masa COVID. So kan kita ada testimoni nenek tertua kan, kucing tertua. Maknanya benda tu kalau kita kostum dengan kita sharing, insya-Allah lah. Banyaklah testimoni saya cakap, saya doakan sahabat semua dalam ni sabar, teruskan buat. Dan saya tak sangka, saya kalau kalau baby, kalau orang Melayu, kalau baby dah lebih 2 tahun, kita kena putus susu lah. Maknanya dia kena minum pakai botol. Kalau cara mana. Jadi Sifu Najah saya dah bising sebenarnya. Sebelum tahun baru lagi dia dah bising. Kak tolonglah buat grup sendiri. Saya macam, sebenarnya saya yakin tak yakin kan, sebab kita tak pengalaman untuk handle grup yang besar, tak pandai. Saya tak sangka, saya keluarkan balik list saya yang dah pernah close tu kan kita kena melebar kan. Tak sangka dah dalam 50, dan saya tak sangka bahawa susu galuh saya dah banyak. So terima kasih banyak. Memang ilmu yang Sifu Kok Sun cakap, 3 pelan tu, pelan benih, pelan hutan tu. Itulah bayangkan kalau kita berhenti, yang bawah-bawah tu terkapai-kapai. Kita yang approach kan, tapi tiba-tiba kita punya mak macam Sifu Najah pula nak kena urus. So rasa miracle. Saya yakin, saya pasti CBM sebab saya pasti apa yang kita usaha ni tak sia-sia. Lepas tu saya nak share sahabat tentang level keyakinan. Macam tadi Sifu Kok Sun kata, nombor 1 yakin dan setia. Itu memang sangat penting. Saya kat company lama memang sangat setia dan sebab benda tu bila kita lompat-lompat, kita akan buat benda tu balik zero. Maknanya kita kena belajar daripada asal balik kan. So kita ni bila dah lagi satu keyword yang Sifu Najah sharing kat saya, kalau anak buah baru dalam 10 orang yang you dah melebar tu, dah boleh buat group sendiri. So best lah. Macam bingo tu akan hadir lah, tak apa lagi. So saya nak share pasal Dr. Azura ni. Dr. Azura ni dia memang pakar pasal tulisan tangan. So saya nak minta kawan, ada kertas kosong tak? Kertas kosong dengan pen, tulis huruf T.
T kecil. Bagi 3 kategori. Nanti boleh tak buka kamera tunjuk kat saya? T kecil. Korang macam mana T yang palang tu korang letak macam mana? Kat situ kita tahu label korang punya keyakinan macam mana. Dari segi tulisan kita tahu kita punya daripada tanda tangan, daripada corak tulisan pun ada kita punya personality. So Cik Jah bagi kategori lah. T kecil Oh banyak. Tengah je. Okay, standard T macam tambah ni kan. Palang dia tengah-tengah kan. So kalau nak tahu korang tu label tinggi macam mana, T tu kena atas sikit daripada label tengah ni. So maknanya orang tu label dia tinggi. Kalau orang tu tulis T dia bawah label tengah ni, dia keyakinan dia rendah. Banyak lagi saya pernah belajar juga dari simbol tanda tangan. Kalau orang tu sign, saya ambil contoh sign saya. Kan? Sign saya, lepas tu ada titik. Dia mula-mula dia besar, lepas tu dia kecil. Semangat tapi dia tiba-tiba dia mengecut. Dia rendahkan diri dia. Lepas tu kalau dia ada titik belakang ni, siapa saya ada titik belakang ni, dia akan buat kerja sampai habis. Lagi satu nak tahu orang tu protes diri dia dalam diam, dia punya sign yang garisan ni kat tengah ni, daripada awal sampai hujung ada garisan tengah, dia suka protes diri dia. Dia dalam diri tu dia banyak sangkaan lah. So itu saja Cik Jah nak sharing, banyak lagi sahabat nak sharing. So see you in Bali, see you in the top, see you in Dina BO93 korang. Yang belum dapatkan ni dapatkan. Ini kalau korang kalau datuk-datuk, dia kan suka pakai label ni kat letak kat kereta kan. Tapi Cik Jah pakai, Liza pakai hari tu masa kat pupuk, orang tengok dah lain tau. So guys, berbanggalah korang dengan team BO93. Semangat-semangat walaupun Sifu kata ada up and down, tapi purata dia tetap dalam yang millionaire. So guys, I love you. Saya doakan semua berjaya, capai impian. Yang penting F2D, doakan saya pun sampai F2D. Saya dah nampak dah game dia. Bila buat F2D ni trade yang paling pantas. Buat kerja 3 bulan, dekat use. Income 3 tahun guys. Itu saja, tapi ada lagi bonus lain. Okay guys, love you. Okay, mari kita doa untuk Haliza. Dia pasti boleh capai CPM tahun ni. Okay, dan memang thank you kepada sharing daripada Haliza. Okay, banyak juga tips hari ini dia share. So siapa yang masuk kepada Teppanyaki hari ini memang untung sangat. Okay, so kita thank you kepada Haliza, dan seterusnya kita jemput yang seterusnya yang angkat tangan, iaitu Ida Win. Ida, mari. Hai Ida. Tak dengar, tak ada suara. Cuba unmute. Adakah anda semua dengar? Tak ada. Oh, tak dengar. Mungkin mic anda ada masalah ke? Ataupun you cuba guna device yang satu lagi, mungkin you masuk semula. Kita bagi yang Coach Ma dulu. Nanti kita balik kepada Ida, boleh? Okay So kita bagi Ida pergi sediakan dulu mic dia. Okay, so thank you kepada Ida, dan next seterusnya kita kita nak jemput Coach Ma untuk bagi sharing dia. Hi, hello, Sifu Coach Sun, how are you? Hai, bagus. Tak biasalah anda panggil saya Sifu. Boleh lah, panggil Sifu boleh kan? Boleh. Hai. Assalamualaikum semua, good morning. Okay, kesyukuran yang pertama, Alhamdulillah masih sihat, masih bernafas. Orang kata apa tu, celik mata. Kita ucapkan Alhamdulillah. Okay, kalau orang Islam, kita raup muka kita macam ni.
Okey, itu adalah sunnah Nabi sebenarnya. Bangun tidur raut muka kita macam ni. Itu adalah sunnah Nabi. Alhamdulillah awal-awal bangun dah dapat pahala sunnah tu. Okey. So apa Coach Man nak cerita? Kita baru saja habis booth sebenarnya, booth di Expo IDCC, dan alhamdulillah under Coach Man punya leader iaitu CBM Nur Izzanin Siddiq, kita manage untuk pool tim seluruh Malaysia lah. Ada yang Perak, ada daripada utara, ada daripada selatan, ada daripada zon tengah. Maksudnya kita buka booth join expo di IDCC seramai 40 orang. Ramai kan? Jadi bila ramai-ramai tu orang kata apa? Meriah dia lain macam. Okay? So Coach Man nak share sikit. Kalau sebelum ni you all tak pernah buka booth, dan macam Cik Ija tadi memang ratu booth lah. Sebab Sifu dia memang Sifu ratu boothnya. Okay, CBM Najah. Okay, orang kata apa, bila kita join dengan ramai-ramai ni kita boleh leverage. Okay, sebab dalam tu kita ada manager, kita ada pakar nutrisi, kita ada CBM Norbaiti, Mama Betty kita panggil. Lepas tu kita ada juga ustaz dekat dalam tu kan. Jadi kita boleh leverage semua skill yang ada masa kita join booth. So kalau boleh buka booth jangan seorang-seorang. Tak syok tau buka booth seorang-seorang ni. Okay. Kena orang kata apa tu, sebaiknya you buka dengan you punya PNM. Okay, bila you leader, you dah ada macam dia kata dah ada 10 orang, ajak PNM you masuk. Okay, kalau you dah ada manager bawah you, ajak juga dia masuk. Sebab kita nak, satu kita nak create bonding di antara team. Okay, kedua kita nak leveragekan skill tu juga. Ketiga kita nak bagi happening tau Forever Living. Sebenarnya di IDCC Forever Living, booth Forever Living adalah kita dinobatkan sebagai booth yang paling kreatif dan paling happening. Dalam lebih 100 vendor di IDCC, booth Forever Living diberi anugerah lah, diberi macam hadiah macam tu sebagai token macam tu. Booth yang kreatif dan paling happening. So maksudnya kita bawa nama Forever di semua orang di IDCC tu sebenarnya. Kan? Dan kita orang masa tu pakai yang reward 5cc, yang apron tu. So siapa yang ada pakai, yang tak ada kita minta pakai baju kuning ke, tudung kuning ke macam tu kan. So sebenarnya join booth ni satu, kita nak develop skill kita bercakap dengan orang. Okay. Kedua sebenarnya kita nak akan kerjasama di antara tim tu. Okay. Ketiga, kita kena ada disiplin. Bila kita join ramai-ramai, kita tak boleh lambat. Okay. Kita kena ada disiplin diri. Macam Sifu sangat punctual kan. Bila Teppanyaki 10.30, 10.20 dah ramai dah masuk angkat tangan. Betul? So itu juga yang kita terapkan bila kita buka booth perkumpulan ni. So datang sama-sama, set up sama-sama kan. Selagi belum closing, belum habis kira stok, jangan ada yang balik. Macam tu. Dan alhamdulillah Coach Man nak ucapkan tahniah pada semua yang join booth. Walaupun kita ramai, walaupun stok tu bergerak sana sini, alhamdulillah masa counting stok tu tak ada satu pun yang short. Miracle sangat-sangat alhamdulillah. Dan di booth tu juga kita orang memang laung slogan yes no limit go 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 millionaire tu. So orang macam terpinga-pinga, apa benda ni macam tu kan. Dan feedback daripada vendor juga, memang kita pergi ke vendor kan. Dia cakap macam ni, I suka lah you all punya booth ni sebab Coach Man pergi ke vendor tempat booth lain pakai apron kita tahu, apron Forever yang ada logo tu kan. So dia cakap macam ni, I suka lah you punya team, you punya booth ni sangat happening kan. Sebab bila kita jenguk je booth kita tu, you boleh nampak dekat depan tu penuh sangat dengan orang. Okay. Dan kita punya aloe vera gel sangat-sangat powerful. Okay. Kita bagi rasa, kita explain tentang aloe vera gel, kita buatkan demo, okay. Kita ambil database dan kalau buka booth, semua hadiah yang you all dapat, yang Forever bagi, contoh macam dulu kita ada termos, okay. Kita ada apa lagi? Kita ada bag trolley yang baru dapat tu kan. Okay. Kita ada bag demo, kita ada payung, okay. Bawa masa you all buka booth tu. Dan bag trolley tu ramai sangat yang berkenan. Ni you all jual juga ke? Dia tanya kan. So bila dia tanya you all jual juga ke, so kita cakap lah you boleh dapat free. Macam tu kan.
Daftar dapat free aloe vera gel. Lepas tu kita ajar you macam mana nak dapat free bag trolley ni juga. Macam gitu. Okay. So apa nak cakap masa buka booth? Mana input nak dapat? Kena masuk kelas. Okay. Kena masuk kelas. BOI 9333 dah sediakan kelas produk sangat banyak. Kelas bisnes sangat banyak. Kelas motivasi pun sangat banyak. So jangan malas masuk kelas. Sebab apa yang you nak cerita dalam masa you buka booth offline punya marketing, you kena ada input. Ilmunya di mana? Di kelas. Okay? Di system day, di you punya upline day. So jangan malas bila leader you ajak masuk kelas. Dan jangan tolak bila leader you suruh you jadi speaker dekat system day. Kenapa? Sebab leader you nak suruh you pandai bercakap. Okay, macam mana you nak pandai bercakap, memang you kena buat. Kena ada action untuk buat benda tu, alright? Dan seterusnya, apa lagi? Alright, so kita sekarang ni ada online, ada offline. Okay, macam Coach Mar sendiri, macam Steve Najah cerita masa kelas booth kan. Masa buka booth, you buka booth. Masa tak buka booth, you kena service you punya downline. You kena prospecting, betul? Macam Coach Mar punya cara, okay, kita dah settle booth kan. Kita pun ada juga online kita, betul? You all ada TikTok, you all ada IG, you all ada Facebook, ada Reels semua. So bila you buka booth, dapat database kan. Ada yang boleh you close masa booth. Ada yang kata nanti dululah. Macam tu kan. Okay, yang nanti dululah tu, macam mana you nak approach dia, okay? You kena buat serampang dua mata. Online pun buat, offline pun buat. Database daripada offline, you touch dia guna you punya online. Okay? Dekat TikTok contoh macam pagi ni, Coach Mar dah siapkan satu video siapa yang wajib try aloe vera gel contoh macam tu. So you post dekat you punya TikTok. So you copy link, you pergi prospecting semua prospek, semua database yang you dapat daripada booth tadi. Kan, dan gunakan semua promotion yang HQ yang Forever dah sediakan. Kita ada membership RM90 dapat free aloe vera gel macam tu kan. Kita ada macam-macam lagi promo, okay? Maybe dalam team you sendiri pun ada buat promo, maybe leader you pun ada buat promo, so manfaatkan dia. Okay, so kita gunakan apa sahaja method marketing yang ada untuk kita grow business kita. Alright. So itu je sharing daripada Coach Mar. Doakan Coach Mar juga capai CBM, okay, insyaAllah. Dan Coach Mar doakan semuanya yang dalam ni, tak kisah you all baru ke, you all lama ke, you all nak bangkit semula ke, semuanya kena sama-sama buat, sama-sama bergabung tenaga, bangkit semula dan capai semua insentif yang ada di Forever Living ni. Okay, thank you so much guys. Assalamualaikum. Back to you Kak Sun. Okey, terima kasih kepada Coach Ma. Amin. Okey, pasti semua doa tadi pasti akan capai. Okey, so thank you kepada sharing kepada Coach Ma. Dan tadi kita punya Ida Win kan. Ida Win sudah masuk semula. Mau try lagi? Okey. So mari kita try. Sudah ada suara akhirnya. Terima kasih. So concern. Okey. Semangat bagi ni. Alhamdulillah. Okey, tadi dari Eliza kan, bagi semangat lagi macam-macam. Lepas tu Coach Mar pun macam-macam semangat. Terbakar pagi-pagi banyak ilmu kan. Okey, saya pagi ni nak bagi kesyukuran lah. Alhamdulillah sihat, keluarga. Alhamdulillah syukur. Lepas tu kegembiraan lah dapat berhenti kerja dah masuk 3 bulan dah kat rumah. Alhamdulillah bersama keluarga. Besar kan kalau kita nak berhenti kerja ni banyak fikir sebab kita tak dapat duit, tak dapat apa-apa kan kalau kita berhenti kerja. Tetapi Alhamdulillah dekat Forever saya tak takut-takut nak berhenti kerja. Alhamdulillah selama bulan Januari ni saya dapat settle 5 sisi terus tanpa duit gaji, tanpa duit suami. Lepas tu settle 2 orang, saya punya tim dapat buat 5 sisi. Alhamdulillah. Lepas tu syukur bulan Januari saya boleh buat dengan tim 16 sisi dapat bulan Januari. Alhamdulillah. Biarpun tak capai 25 sisi tapi saya tetap usaha lagi. Saya tak berhenti. Dah masuk 6 tahun saya kat dalam Forever.
tak apalah, saya mencuba kan. Saya pun baru belajar tapi tetap ilmu tu dicari. Sebab kita tak tahu nak guna macam mana, nak makan macam mana, semua dalam kelas kita akan belajar. Lepas tu kita tak tahu, kita tanya kita punya leader, tak payah malu-malu, tak payah takut, apa masalah cakap je dengan leader. InsyaAllah ada jalan terbaiknya. InsyaAllah leader tak pernah bagi yang buruk-buruk, nak cakap kita ni tak pandai ke apa, dia tetap ajar kita. Macam mana pun kita ni sedih ke, gembira ke, dia tetap bersama kita. Itu kita kena sayang leader. Leader yang terbaik tau, sebab dia bagi kita semangat. Macam mana kita jatuh, kita naik balik, kita bangkit balik. Alhamdulillah, syukur. Lepas tu saya pun dapat settle supervisor yang tahun lepas kan, dapat bulan 12 tu memang akhir-akhir dah nyawa tu lepas supervisor. Alhamdulillah Siti Rafidah bagi saya semangat dekat booth. Tu yang seronok, memang buka booth ni memang seronok. Lepas tu kita dapat database kan, macam-macam lah kita dapat kenalan. Lepas tu saya buka booth juga. Masa bulan 1 tadi saya buka booth dengan anak tim saya buka sendiri dengan anak tim. Alhamdulillah semua database banyak. Yang sakit, macam-macam sakit datang jumpa saya bagi player je. Saya tak cakap apa-apa. Lepas tu dia datang balik. Kak, saya nak guna ni, tak guna ni. Kak sakit, ni boleh tak? InsyaAllah kita ikhtiar dengan izin Allah, saya cakap. Kan syukur Alhamdulillah dapat. Macam-macam dapat kat dalam tu. Lepas tu, dalam minggu lepas, saya jumpa seorang pesakit stroke muka. Dia tak boleh, macam dia stres tau. Lepas tu dia dah lama jumpa saya tapi dia takut nak mencuba sebab dia macam-macam produk dah guna. Jadi saya pun bagi dia semangat, okey, mungkin produk tu tak sesuai kat awak. Mungkin sesuai dengan produk kita orang lah, forever kan. Sebab saya ikhtiar pun dah 6 tahun saya minum, saya memang tak sakit apa-apa pun, cuma sakit badan, penat kerja lah. Tapi sampai sekarang badan saya dah tak letih macam yang biasa-biasa, macam orang tua bangun dari tidur tak boleh bangun. Alhamdulillah sekarang umur dah 45 tahun pun masih gagah lagi. Jaga anak-anak pergi sekolah, bangun pagi, malam tidur pun lepas kelas baru tidur. Kan? Jadi kita semangat kita tu ada, energi kita. Lepas tu dia dah, budak tu pun ambil, datang rumah saya pukul 11 malam, datang nak cuba produk. Dia ambil aloe vera dengan RTC. Lepas tu saya cerita, okey, awak dapat sebotol tau. Free aloe vera sebotol ni. Awak masuk ahli RM90 je. Cuma awak bayar RTC je. 123.90 sen, itu pun tolak 5%. Terus dia ambil. Lepas tu dia minum, balik rumah dia minum. Esok dia WhatsApp saya, Kak, saya dah tak stres Kak. Dia cakap, baru 1 hari. Baru malam tu minum, esok dah WhatsApp saya. Kan jadi dia nampak dah, ya Allah Kak, terima kasih Kak, tolong saya, bantu saya. Saya cakap, saya kan cuba. Ikhtiar tu Allah yang tentukan kesihatan kita. Kita cuma cuba je. Sebab sesuatu kalau kita tak cuba, kita tak tahu. Betul tak? Macam juga kita masuk bisnes. Kalau kita tak cuba, kita tak nampak ini bisnes betul ke tak betul. Tetapi sebelum masuk tu, kita apa orang bilang? Kita cek dulu apa. Kata GLT Yusnida semalam kan. Kena cek dulu apa benda yang dia jual, apa benda yang boleh dapat menguntungkan. Lepas tu apa benda yang buat kita boleh terus ke dalam bisnes ni. Tapi Alhamdulillah syukur, saya memang tak tersalah bisnes lah. Memang, yelah kita dah susah kan. Kita nak labur duit tu 100 pun memang banyak juga. Lagilah kalau beribu. Lepas tu kita pun tak nampak apa-apa benda yang kita masuk benda tu. Tak nampak apa pun. Tapi ini kita tak nampak duit lagi, kita nampak sehat. Kita dah nampak sehat. Lepas tu kita, orang akan pandang kita, Kak, selama ni saya tak nampak akak ceria macam ni. Masa buat kerja kan, dari pagi sampai petang akak ceria je. Nampak benih je. Akak minum produk apa? Saya tunjuk je botol kuning, dia terus beli. Saya cakap, awak tak nak rasa dulu ke? Tak payah sebab akak dah macam tu. Mana boleh? Saya cakap awak rasa dulu, awak rasa masam ke apa ke? Tak apa Kak, saya beli je. Duit saya tak pandang. Sebab saya pandang akak, dia cakap. Saya cakap, best juga kan? Kita dah mengguna produk, tak payah kita nak pergi jual-jual. Baguslah. Tak payah kita jual macam tu. Dia pandang je kita. Lepas tu,
Ada lagi kata nak gatal lah badan apa, saya tunjuk je sabun tu. Ya kakak, betul. Saya pun dah guna, saya cakap. Memang satu keluarga dah guna sabun produk Forever ni dah lama. Sabun lama saya dah buang dah. Tapi alhamdulillah saya cakap, memang tak ada, anak saya ada panau tu kan, yang putih-putih tu pun hilang. Eczema kat badan pun tak ada. Semua clear saya cakap. Lepas tu dia cuba, alhamdulillah, kak memang best. Memang repack terus lah. Saya tak payah tanya-tanya. Nak sabun lagi tak nak sabun. Dia repack kat saya terus. Lepas tu satu lagi, kita memang tak payah. Orang bilang kita buat je. Orang akan pandang kita kan. Wah, akak ni tetap setia dengan Forever. Jadi dia terus order kat kita kan. Dia tak ada orang tanya orang lain lagi. Kak, akak ada ubat vitamin C tak? Ada. Macam-macam ada. Awak nak apa? Saya cakap. Awak sakit apa? Oh, ni suami saya sakit ni. Bini saya sakit ni. Semua produk dia ambil. Dah kalau 5 orang sakit, 5 produk lah dia ambil. Kan? Seronok kan? Kita tolong bantu. Lepas tu dia nak murah, okey. Awak nak murah, awak masuk ahli. Lepas tu dapat 5%. Lepas tu kalau awak nak murah lagi 30%, awak ambil. Terus set 2 cc. Berapa tu kak? 1,500 dah sekarang lah. Kan? Kalau dulu 1,800. Wah, dapat banyak. Berapa kak produk? Dalam 17 produk awak dapat. Wah, bolehlah kak. Saya pun memang nak juga. Dia cakap nak yang murah-murah, dia cakap gitu. Okey, saya pun simat dengan dia, dia pun terus ambil. Dia pun dapat murah-murah tiap bulan beli. Lepas tu dia nampak saya buat, wah, akak, saya ceritalah, awak nak bonus tak? Saya cerita kat dia. Nak, dia cakap. Tak apalah, kita mula-mula sikit bonus pun dah bonus juga. Siapa nak bagi kan? Suami pun tak boleh bagi kita 500 sebulan. Betul tak? Kan? Jadi kita cuba. Okey, dia pun seronok tengok. Bolehlah kat apa? Okey, dia pun seronok. Betul, jom. Saya cakap, awak masuk, awak buat ni, awak cari awak punya, bawa awak sebab awak punya dah boleh masuk ahli bawa awak. Jadi kalau awak dapat VIP juga, awak akan dapat 400. Dia pun terkejut. Ya ke kak seorang dapat 400? Iyalah sebab awak ada VIP. Saya pun tunjuk acara dia. Wah, seronok ini kalau dapat 5 orang dah berapa kak? Awak kalilah sendiri berapa awak dapat. Wah, ini kalau gaji dia cakap. Betul lah saya cakap. Tu yang saya berhenti kerja. Sebab saya buat macam ni. Saya cari 3 orang, 4 orang pun dah dekat 2,000 dapat sebulan. Kan? Kalau kita kerja, masuk pukul 5 pagi, balik pukul 5 petang, sebulan kita tunggu 1,500 pun tak jejak 2,000. Penat ada, lepas tu dengan anak tak ada masa, dengan suami pun tak ada masa, kita nak buat kerja rumah pun tak ada masa. Penat. Betul. Lepas tu saya bertindak, berhenti kerja, saya buat je. Apa yang saya nak buat kat rumah, saya buat je. Alhamdulillah mendatangkan hasil. Sebab bulan 1 memang saya tak ada minta duit suami, duit gaji pun tak ada. Saya buat settle 5 cc saya sendiri dengan seal saya, dengan tim. Boleh jejak 16 cc saya dapat bulan Januari. Alhamdulillah. Doakan saya Januari ni, saya nak fight lagi untuk dapat 25 cc insya-Allah. Teruskan saya pun nak juga naik kapal tu. Kapal yang cantik-cantik tu kan. Nak sama-sama SDM semua. Dengan sipu-sipu, dengan leader saya, doakan saya. InsyaAllah. Tim saya akan buat juga. 2 orang ni dia pun sama nak buat. Dia pun semangat. Alhamdulillah. Okay. Thank you Sifu. Konsun, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ya, thank you kepada sharing daripada Kak Ida. Okay, dan mari kita semua doakan Kak Ida dengan tim dia. Alright, okay, so seterusnya, okay, so tadi ada kita punya Kak Rawani dia cakap apa tau? Dia cakap dia punya tangan sudah apa? Dia tadi awal-awal sudah angkat tangan. Tapi tangan dia sudah turun. Iaitu kita punya MDM Kak Rawani. So kita bagilah peluang kepada dia dulu. Okay, so Irene you tunggu sekejap. Selepas kita punya Kak Rawani, kita sampai Irene. Haraplah hari ini boleh semua sempat sharing. Okay, so kita jemput kepada kita punya MDM Kak Rawani. Masya Allah, wah, baik sungguh kan. Itulah orang-orang Forever ni, orang BOI semua baik-baik hati. Thank you so much CBM Kok Sun. Memang pun tadi kau ni dah masuk awal 10-15 dah masuk. Okey, dah angkat tangan 10-20 angkat tangan, dapat nombor 2 ke nombor 3 macam tu. Dan alhamdulillah Kok Sun bagi peluang. And then kawan ni nak
share kesyukuran. Okay. Okay, kau ni nak bagi tahu baru-baru ni kau ni ada satu new VIP. Okay, new VIP ni dia kan, okay, dia macam ni tau. Apa yang kau ni belajar bila kau ni buat bisnes ni kan, kita memang tak boleh judge orang, kita tak boleh pun menghakimi siapa-siapa, kita tak boleh pun buat kerja Tuhan. Iaitu kita tak boleh cakap, oh dia ni ada duit, dia ni tak ada duit. Oh dia ni mesti boleh VIP, dia ni tak boleh VIP. Oh dia ni mesti tak nak, dia ni mesti nak. Itu tak boleh langsung berada dalam pemikiran kita. Okay, tak boleh langsung-langsung sebab hai semua Coach Man, Najibah, okay. So kita tak boleh ada benda tu dalam pemikiran kita, okay. Sebab selama kau ni dah nak masuk 7 tahun dekat Forever ni, memang cantik sangat Allah bagi kita punya experience dalam Forever ni. Okay, bila kita prospecting, okay, kita ajak orang guna produk atau ajak orang buat bisnes. Okay, kawan ni ajak orang yang kau ni nampak dekat FB dia, muka dia ada problem, contohlah kan, muka dia ada problem. So kulit muka dia ada problem. So kawan ni pun prospecting dia, okay, and then ajak untuk guna produk ke, okay, and then at the same time kau ni akan selit lah bila kita buat bisnes, bila kita makan produk Forever ni, bila kita detox, ambil suplemen, ambil Pomestin, nanti kulit kita nanti dia akan bagi kesan yang sangat best dekat badan kita, dengan termasuklah kulit kita. Macam tu, kau ni selit, kau ni tak adalah pergi cakap kat dia, aku tengok kulit kau tak cantik, jadi apa kata kau ambil produk ni? Tak, bukan macam tu tau. Dia kena pandai berbudi bahasa lah. Okay, so kau ni selitkan, okay. Lepas tu and then tapi bila kau ni bila kau ni explain benda tu, kebaikan produk tu untuk selesaikan masalah dia, okay, orang tu tak nak. Tapi nanti kau ni pergi share pasal Forever dekat orang yang kulit dia memang cantik, memang lawa, kulit licin, orang tu yang nak. Tanpa banyak soalan. Ini sangat best. Okay, contoh yang kau ni baru dapat VIP ni, yang baru ni, dia seorang operator kilang. Dia operator kilang, dia tak banyak cakap. Tapi kau ni tahu dia ada masalah kencing manis. Dia ada masalah kencing manis dan darah tinggi. Okay, jadi memang dia nak, memang kau ni approach dia, mulanya kau ni ajak untuk buat bisnes. Okay, lepas tu dia kata dia, biasalah kan jawapan orang tak pandai menjual. So kau ni dah bagi jawapan berbentuk 3F, apa semua, okay. Lepas tu dia diam je. Lepas tu kau ni follow up lagi, ajak dia guna untuk ni, untuk selesaikan boleh selesaikan, boleh turunkan paras gula, boleh turunkan paras kolesterol, apa semualah. Jadi masa tu dia berminat. Okay, so dia nak cuba. Tapi dia nak cuba satu je dulu. Sebab dia tak ada bajet. Dia cakap, okay. So, and then kawan ni just share je dekat dia kelas lah, testimoni lah, apa semua kan. Okay, lepas tu kawan ni ada lagi satu prospek yang dia ni seorang cikgu. Cikgu banyak duit tak? Cikgu banyak duit tak? Kau ni tak tahulah, kau ni tak tahu gaji cikgu apa. Tengok macam cikgu banyak duit je. Kan, baju dia semua lawa-lawa kan, baju cikgu. Betul tak? Emas dia bertengkik-tengkik kan. Okay, so kau ni expect dia ni banyak duit. Kan, of course lah kau ni expect dia ni mesti banyak duit. Kau ni pun doakan dia banyak duit. Dia mesti banyak duit. Okay, boleh join VIP. Dia pun, okay, nak join VIP. Okay, itulah rasa nak join VIP. Macam tu kan. Tu. Lepas tu, makinlah bila kita tanya, bila kita follow up ke apa, senyap. Kan? Tiba-tiba senyap. Lepas tu dia kata, okay, tengah kumpul bajet. Kau ni macam, tengah kumpul bajet. Okay. Sekali yang VIP, yang operator hilang ni dulu, yang VIP. Assalamualaikum. Dia cakap senang je. Assalamualaikum. Set promo tu ada lagi tak? Ada set promo yang jadi VIP ke? Yang itu. Nak jadi VIP ke? Kalau boleh. Kalau boleh, memanglah boleh. Kan? Jadi dia terus, okay, lepas tu malam tu, okay, malam nanti saya transfer duit. Malam tu terus transfer duit 1429. Masya Allah. Yang cikgu yang kita expect dia boleh VIP ni tadi, kan? Itulah, sampai line ni belum lagi kan. Lepas tu senyap je dah ajak masuk kelas apa semua. Hari tu berkobar-kobar. Hari tu bukan hari tu, beberapa bulan lepas berkobar-kobar kan. Masya Allah. Itulah, jadi kita ni memang tak boleh judge orang. Macam mana pun, yang penting kita just keep on sharing kan. Keep on sharing, okay. And then kena doa banyak-banyak. Ya Allah, bagilah semua prospek aku ni, semua PC aku ni, semua preferred customer aku ni,
ada Allah bagi rezeki lebih dekat dia sampaikan dia boleh beli set SYJP dengan aku secepat mungkin. Yang ni kena doakan supaya Allah tambah rezeki dia. Faham tak? Okay. So itulah kita boleh judge. Lepas tu kau ni jual set Clean9 untuk ajak orang yang badan besar untuk kurus. Tapi punyalah banyak soalan bla 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 itu tak boleh, tak nak makan sapi bla bla bla. Dia tak nak banyak soalan. Sekali kau ni share dekat orang yang kurus, kan? Orang yang memang aktif bersukan, orang tu yang nak Clean9. Memang sangat best tau bila kita buat business forever ni, kalau kita faham yang kita memang tak boleh judge siapa-siapa. Kita just sharing saja. Dia nak ke tak nak itu kita doakan. Kalau belum nak, kita kena doakan yang best-best untuk dia dan semua orang, kan? Jadi itulah kita jangan ingat orang tu dah kaya. Orang tu dah kaya, kita tak ajak dia buat bisnes. Okay? Ada ramai je orang yang orang yang dah kaya tapi dia buat business forever, betul tak? Okay, so sangat best and kau ni sangat happy semalam dapat belajar dengan GAT Yuslida. Kau ni memang best lah kan, dia punya GEP everything, tapi yang paling kau ni terkesan ialah bila GAT Yuslida bagi tahu yang ibu dia sebenarnya tak suka dia buat MLM dan tak suka dia buat business forever disebabkan pengalaman-pengalaman MLM yang sebelum ni. Jadi kat situ kau ni nampak, Masya Allah, walaupun ibu tak suka, walaupun maybe ibu tak suka tu sebab dia kesian kat kita, kan, ibu ke suami ke, okay, jadi yang penting kau buktikan, kau cakap kat dia elok-elok, okay, kau nak buat benda ni, doakan. Lagi-lagi pula ibu pula doa mustajab, kan. Sebab kau ni ada pengalaman di mana kau ni punya downline, dia nak buat forever. Dia berhenti kerja. Lepas tu dia nak buat business forever. Okay. Lepas tu tak lama, lepas tu dia senyap. Lepas tu kau ni tanya, kenapa, kau ni tanyalah dia, apa dia buat sekarang, kan. Dia kata dia dah kerja balik semula. Lepas tu, okay, kalau kerja balik semula pun boleh je buat business forever part time. Itulah, tapi busy lah, apalah, biasalah, kan. Orang tak masuk kelas. Jadi macam itulah jawapan dia. Orang tak masuk kelas, jawapan dia memanglah, kan. Macam itulah tak best. Jadi lepas tu dia cakap sebenarnya mak dia tak suka dia buat bisnes. Mak dia tak suka dia berhenti kerja. Mak dia nak dia kerja jadi kerja tu. Mak dia doakan dia berjaya dengan kerja tu. Lepas tu dia cakap, okay, kalau betul mak dia doakan dia berjaya, sama ni kenapa hari tu dia berhenti kerja sebab dia stres? Kan, betul tak? Itulah, jadi ramai orang jangan gunakan alasan suami tak bagi, suami tak reda, suami lah, ibu tak reda lah apa, jangan. Kau sendiri yang kau punya darah daging, takkan kau tak reti nak pujuk and buktikan, ya. Okay, so kau ni nampak memang sebenarnya there's no issue, ibu setuju ke tak setuju ke, yang penting you buktikan. Dan apa yang berlaku disebabkan business forever, Yuslida dan suami dia pulang ke pangkuan keluarga, kan, for good, daripada menduduk jadi perantau, kan, dah balik ke keluarga lah. Masya Allah, itu yang kau ni rasa sangat wow, sebab kau ni itu first time kau ni dengar Yuslida share pasal ibu dia sebenarnya tak suka. Itu first time kau ni dengar, sebelum ni tak. Sebab kebetulan kau ni tengok memori hari ni, 5 tahun dulu kau ni jumpa Yuslida pertama kali masa tu dekat Winner Circle. Okay, masa tu Yuslida balik dari Saudi, dia join Winner Circle. So itulah first time kau ni jumpa Yuslida. So sangat best lah pengalaman dekat Forever ni. Okay, and then kau ni nak bagi tahu juga yang sebenarnya kita kena fokus, insentif dekat Forever, mesti fokus. Okay, dia macam ni. Tadi Kok Sun ada share pasal Wright Brothers, dia buat kapal terbang, kan, orang pertama yang menerbangkan kapal terbang. Okay, masa tu kalau korang fikir, dia fokus apa? Dia fokus kapal terbang tu berjalan atas darat ke ataupun kapal terbang tu terbang? Dia fokus apa? Dia fokus kapal terbang tu terbang. Ni mesti boleh terbang lagi. Aku kena buat dia terbang. Aku kena buat dia terbang. Kan? Dia fokus. Macam mana nak buat benda ni terbang? Macam mana lagi nak buat benda ni terbang? So bila dia fokus ni tu, dia akan jumpa jalan untuk kapal terbang tu terbang. Okay, sama juga dengan Thomas Edison. Dia mencipta lampu tu, agak-agak masa tu dia fokus apa? Dia fokus dia berada dalam kegelapan atau dia fokus dia berada dalam keterangan? Mestilah dia fokus dia berada dalam keterangan, betul tak? Kalau dia fokus dia duduk dalam gelap, kan? Jadi lampu dia tak akan jadi.
Tapi disebabkan dia fokus, oh lampu ni akan terang, lampu ni dia akan duduk dalam terang dia boleh buat apa, macam mana nak bagi lampu ni hidup macam mana kan. Jadi dia fokus dekat situ tau. Sama juga pemain ski tahu. Okey, pemain ski dia fokus apa? Dia fokus kalau dia fokus pokok kan, dia akan langgar pokok. Faham tak? Kalau dia jangan langgar pokok, akhirnya dia akan langgar pokok. Tapi kalau dia fokus jalan dia punya laluan, dia fokus laluan dia supaya dia boleh lalu kan, pemain ski. Jadi dia akan sampai ke garisan penamat. Dia tak langgar pokok. Jadi fokus insentif, bukan fokus cabaran, fokus yang tak best tu tak payah fokus. You just fokus macam mana aku nak capai benda ni. Walaupun kita rasa down ke, sedih ke, macam mana aku nak capai benda ni? Macam mana aku nak capai insentif F2D atau semua. Jadi fokus. So betulkan balik fokus, korang akan dapat apa yang korang fokus. Okay? Macam tadilah Kok Sun cerita pasal kita punya apa dalam fikiran kita. Okay, apa fikiran kita fokus, itu yang kita akan dapat. Benda ni sangat betul. Scientifically proven. Okay? Alright, itu je Kak Ni nak share. Thank you so much. Okay, thank you Kok Sun. Okay, bye. Okay, thank you kepada kita punya MDM Kak Rawan ni. Banyak juga tips yang dia sharing. Jangan jadi kehakiman. Jangan buat tugas Tuhan. Itu bagi Tuhan yang buat. Okay, so dan juga kita kena fokus benda yang betul tau. Bukan fokus benda yang salah, bahaya tau. So thank you kepada Kak Rawani. Dan next kita ada kita jemput ni orang baru ni. Okay, Irene. Dia daripada Singapura. So hari-hari dia pun excited. So hari ni dia nak keluar masuk ni teppanyaki kita dekat BM ni dia nak share. So mari kita jemput dia. Yeah, Irene. Selamat pagi. Saya nama Irene, saya tukuk dekat Singapura. Saya gunting rambut. Saya tengok masa sudah sampai Saya cepat-cepatlah sharing cepat-cepat. Saya cakap Melayu mix little bit English. Okay? Saya mau terima kasih, sangat happy today. Banyak orang pertama tengok saya muka Okay, saya mau sharing semalam saya dapat satu VIP dalam 30 minit close case. Okay, sangat happy. Mesti mau terima kasih Kok Sun. Itu Kok Sun, saya kerja itu sharing itu forever. Itu masa saya bekerja gunting rambut. Tapi saya tak kesal apa itu kerja ke tak kerja ke. Anytime we work forever. So I am sangat happy, sangat gembira because I tidak tahu itu orang mau ke tak mau VIP. Just share only lah. Cepat-cepat share tak mau cakap banyak-banyak nanti cakap banyak-banyak dia confused already. Macam itu. Tadi saya fikir itu in the Chinese New Year saya pada itu Kuantan saya punya satu sangat baik punya kawan. Dia sangat miskin Saya cakap macam itu, dia kerja satu hari tua kerja in the pagi and the malam. Tapi saya pun tak kisah dia miskin ke tak miskin Saya tak mau berfikir itu dulu. Saya panggil itu Kok Sun buat demo, share the forever. Saya bilang kawan mau join VIP wah itu bonus lah, you tahu bonus. Sangat happy. You tak perlu tanya suami. Malaysia jangan tanya suami. Jangan jadi orang yang pelik nasib. Jangan jadi kehakiman macam tadi Kak Rawani yang cakap. Dia Ya, betul itu. Nah, saya dulu saya masuk itu forever jadi VIP saya punya update sharing kasih saya. Saya mau makan produk saja. You jangan sharing kasih saya marketing plan. Saya cakap dengan Kok Sun, you jangan kasih saya tahu itu marketing plan. Saya tak mau. Saya mau makan produk saja. Saya memang sangat stubborn.
Tapi saya tengah itu produk apa dia cakap habis saya tanya balik itu person apa itu marketing plan macam itu. Dan saya tengah itu marketing plan saya buka saya punya dia ada sistem, Sifu ada sistem 9333. So saya starting berbincang dengan saya punya husband. Saya tengok saya punya husband, dia memang tak mau punya. Saya tengok macam itu mana tahu dia mau juga. Itu bonus juga. Saya balik Kuantan saya sharing saya punya papa, saya punya mamak semua, adik semua masuk VIP. Capaya suaming lagi itu suaming paling macam tu kehakiman. Kehakiman. Okey. Kehakiman. Sangat happy lah dekat hari-hari macam posau macam Dibakar hari-hari dibakar. bakar macam teppanyaki lah. Ya. Saya mau sharing saya Chinese saya sharing Malay saya teluk macam itu kenan saya mau sangat pandai tapi saya pun sharing saya pun mau sharing sangat happy saya percaya ke tenaga positif memang penting itu saya mau cakap you mau percaya sendiri boleh jadi. Saya percaya saya pula ini memang jadi manager. Saya bawa memang ada 2 supervisor. Itu saya percaya. Saya sudah tengok dekat saya depan ada apa dekat bulan ini. Saya memang percaya. Saya last week saya percaya saya beli tiket pergi Bali. Saya beli tiket pergi Bali. Saya sudah beli itu. Saya beli also. Sudah semua sudah dapat beli itu tiket semua. Saya dengan saya bilang suami pergi. Saya tak fikir saya punya itu anak-anak saya berjaga ke apa. Tak fikir pergi jugalah. Fikir you fikir overfikir you tak payah pergilah. Sukses punya orang kasih you 成功的人给你什么？可是快点帮我成功的人orang yang berjaya orang yang berjaya memang ada banyak会找机会 dia akan cari peluang. Orang yang berjaya akan cari peluang. Loser will cari excuse. Hari ini saya mau sharing macam ini. Terima kasih semua. Thank you kepada Irene dan kita ucapkan tahniah dulu sebab dia sudah boleh nampak tau. Sudah boleh nampak dia sudah boleh jadi manager bulan ni. So oleh itu bulan ni tetap juga dia akan dapat. Saya forget last thing. Last month saya dapat 4,000 Malaysia ringgit. Saya punya gaji dekat bonus saya kerja rambut dah dapat 4,000 Saya punya kawan itu bagus kawan dia kerja 2 kerja satu hari dapat baru 3,000. Saya kerja part time saja itu dapat 4,000 Sangat happy Okey, kita tanya kepada Irene sebab bulan lepas bulan pertama dia dalam Forever sudah dapat 4,000 tau. Extra punya part-time income walaupun dia kerja dekat Singapura, walaupun dia busy, hari-hari dia sangat sibuk, tapi dia tetap tak ada bagi alasan. Dia tetap juga cari peluang, cari solusi. Macam mana dia capai fokus. Macam tadi Kak Rawani cakap fokus. Macam mana dia nak capai, itulah kenapa dia boleh capai 50cc bulan lepas. Dan bulan ni dia sudah nampak whatever the mind can believe and conceive, you sudah nampak, you akan dapat capai. Itulah kenapa I cakap, whatever the mind can believe and conceive, it can be achieved. So kita tanya kepada Irene, dan kita punya masa sudah sangat banyak termasa. So bagi kita siapa yang tak dapat nak share hari ini,
So jangan kecewa. Jangan putus asa. Ini selalu Sifu yang cakap. I ulang semula. Okay. So kita minggu depan ada teppanyaki lagi. So sila masuk awal dan angkat tangan. So kalau nak masuk teppanyaki sharing mesti kena masuk sebelum 10.30 tau. Angkat tangan 10.30, 10.30. Kalau boleh 10.15 orang pertama masuk untuk angkat tangan. Pasti anda boleh dapat share. Okay. Kita latihkan kita punya nilai kedua. Kita kena ada disiplin dan kesabaran. Okay, jangan putus asa. Next, okay, pasti anda boleh dapat share. Okay, terima kasih kepada semua yang hadir kepada teppanyaki hari ini dan saya berdoa semua boleh dapat capai target anda bulan ni masing-masing. Okay, jom kita jumpa anda dekat puncak kejayaan. Yes. Last mari kita nyanyikan lagu slogan. So Jin ada lagu slogan. So kita akhirkan meeting hari ini dengan kita punya lagu slogan. Ada Jin? Okay. Yes, no limit. Go, millionaire. Okay, kita nyanyi dengan tanpa ada lagu kita boleh nyanyi juga. Boleh tak? So boleh buka mic semua. Kita menang. Boleh. Kita juara. Okay, Kita menang. Yeah. Kita Bye.